Okey, mari kita tengok soalan nombor 1. Pasangan manakah pasangan kuantiti manakah adalah benar? Okey, ini kuantiti skala, kuantiti vektor. Senanglah. Kuantiti skala ni dia hanya ada magnitude saja. Iaitu kalau ada nilai, contoh 100 meter. 100. Soalan ini kalau untuk kuantiti skala dengan vektor ni senanglah. Kalau skala tu dia hanya ada magnitude, dan kalau vektor dia mesti ada magnitude dan arah. Dua benda ni je untuk nak tahu kuantiti skala vektor ni. Kalau dia hanya ada magnitude, dia adalah skala. Kalau ada vektor, dia adalah magnitude dan arah. So, jawapan dia adalah apa? Yang ni lah, C lah. Ini magnitude saja, magnitude dan arah. Okay, senang kan? Dan kamu juga kena tahulah antara beza di antara kuantiti fizik yang diberi. Contohnya macam sesaran dengan jarak, kan? Halaju dengan laju. Itu semua kamu dah perlu tahulah. Soalan nombor 2. Sebuah kereta yang bergerak dengan halaju seragam. Selalu dia bagi ni halaju seragam. Apa maksud halaju seragam ini? Halaju seragam ni bermaksud tidak ada perubahan halaju. Kalau kita kait dengan pecutan, halaju akhir dengan halaju awal, bila tidak ada perubahan halaju bermaksud halaju dia samalah. Bila halaju sama, pecutan akan jadi kosong. Banyak kali cikgu bagi contoh ni, 80 km sejam. Masa yang pertama kan, halaju akhir dia 80, halaju awal dia pun 80. Bahagilah dengan berapa jam pun dia akan dapat kosong. Sebab yang atas tu sama kan. Bila A ni kosong, dia ada kaitan pula dengan, kalau kita belajar tajuk daya kan, F sama dengan MA, maka F, ini F apa ni? F net ataupun daya bersih ataupun daya paduan akan jadi kosong sebab A ni kosong. Okay. Alright. So kalau dia kata ni mempunyai pecutan, pecutan dia apa? Pecutan dia adalah sifar. Okay, kosong Sebab apa? Tidak ada perubahan halaju, maka tidak adalah pecutan. Berlaku waktu bila? Waktu halaju seragam. Okey, seterusnya, inersia suatu objek dipengaruhi oleh, ini tak lain dan tak bukanlah. Kalau inersia ni dipengaruhi oleh jisim. Jisim. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. Tengoklah, untuk inersia ni dia banyak bagi kepada contoh situasi. Antara situasi yang kita biasa tengok adalah botol sos kan. Bila kita nak tuang sos, kita gerakkan botol sos, lepas tu kita berhentikan botol, sos tu akan mengalir keluar. Sebab apa? Semasa kita gerakkan botol sos dengan sos, kedua-duanya bergerak. Tapi bila kita berhentikan botol sos, sos yang ada dalam tu, dia akan meneruskan gerakan dia. Sebab inertia ni, dia adalah nak menentang perubahan. Bila dia dah mula bergerak, dia akan cuba untuk kekalkan keadaan gerak dia. Atau, kalau dia dalam keadaan diam, dia cuba kekalkan dalam keadaan diam. Inertia ni dia ada kaitan dengan hukum gerakan Newton yang pertama. Newton first law of motion. Okay, so kalau kita tengok hukum gerakan Newton pertama ni, dia memang ada kaitan dengan inertia. Alright, so nombor 4. Kita pergi laju sikit. Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa prinsip keabadian momentum ni, dia kata apa? Sebelum dengan selepas pelanggaran dia mesti sama jumlah momentum dia. Okey, mari kita tengok prinsip keabadian momentum ni dia ada dua. Dia pecah kepada dua, iaitu pelanggaran dan juga letupan. Ini dia lah. Dan pelanggaran ni kita pecah dua lagi, iaitu pelanggaran elastik ataupun kenyal dan juga tak kenyal lah. Okey, pelanggaran tak kenyal. Yang ni semua ni kamu dah kena ingat dia punya formula dia. Okey, dari segi formula dia macam mana? Untuk pelanggaran kenyal, dia asal daripada sini lah. M1U1 campurkan dengan M2U2 sama dengan M1V1 campurkan dengan M2V2. Ini pelanggaran kenyal. Bermaksud apa? Selepas melanggar, dia terpisah. Dia tak melekat satu sama lain. Ada dua objek. Dua objek tersebut mempunyai momentum. Berlanggar, terpisah. Itu dia akan jadi pelanggaran kenyal. Kalau tak kenyal pula, asal dia sama juga macam yang depan ni. M1U1 campurkan dengan M2U2 sama dengan yang ni sepatutnya dia akan jadi M1V campurkan dengan M2V. Jadi disebabkan V ini dia bergerak dengan halaju yang sama, kita panggil dia halaju sepunya, maka kita boleh kumpulkan jadi macam ni, M1M2 darabkan dengan V. Yang depan ni samalah, M1U1 campurkan dengan M2U2. Ini formula untuk pelanggaran tak kenyal. Bermaksud dia bergerak dengan halaju sepunya.
Dua-dua objek tu. That's why kita campurkan dia punya jisim dia. Jisim dia M1 campur dengan M2. Ni. Okay, untuk letupan pula, sama juga. Formula yang asal daripada M1U1 tu. M1U1 campurkan dengan M2U2 sama dengan M1V1 campurkan dengan M2V2. Okey. Yang ni sebelum letupan kedua-duanya tak bergerak. Contoh kita bagi macam ni lah. Kita ada pistol, kan? Okey, kita ada pistol. Dalam ni ada peluru. Okey, dalam ni ada peluru. Sebelum kita tembak, kedua-duanya tak bergerak. Jadi momentum untuk M1 ni katakan pistol. Okey, U dia kosong. Peluru M2 ni adalah peluru dan U2 adalah hal laju peluru pun kosong. Bermaksud sebelum pelanggaran nilai dia adalah kosong. Okay? Tapi bila kita tembak saja, iaitu selepas letupan berlaku ataupun selepas berlakunya momentum itu, sebab momentum ni dia asal daripada P sama MV. Mesti ada hal laju. Maka bila kita tembak aja peluru tu dah keluar ke depan ni, peluru pergi ke kanan, senapang recoil. Recoil tu kita panggil apa? Dia ditolak ke belakang. Tertolak ke belakang. Maka pada waktu ini, selepas pelanggaran, M1V1 campurkan dengan M2V2. Tetapi kena ingat, disebabkan hal laju ini adalah kuantiti vektor, maka dia kena ada arah. Okey, jadi kita kena letaklah salah satu ni menjadi negatif. Ataupun daripada segi persamaan ni kita dah nampak. Cikgu ubah sini sikit. Okey, kita akan dapat M1V1 sama dengan negatif M2V2. Okey, inilah persamaan untuk salah satu dia mesti ada negatif. Okey, jadi untuk yang ketiga ini adalah letupan. Yang kedua ini adalah pelanggaran tak kenyal. Yang pertama ini adalah pelanggaran kenyal. Okey, untuk letupan ni macam lah. Macam-macam lah dia punya contohnya. Contoh yang biasa kita dengar lah roket. Kan, roket, senapang. Apa lagi? Kalau kita duduk atas perahu, lepas tu kita lompat. Perahu ke belakang, kita ke depan. Kan, sama juga. Ataupun seorang mamat tu duduk atas skateboard. Lepas tu dia lompat ke depan, skateboardnya akan ke belakang. Alright? Itu semua menghasilkan momentum ke depan dan ke belakang untuk termasuk dalam letupan. Yang lain, sama ada dia berlanggar secara kenyal ataupun tak kenyal, semua ini terlibat dalam prinsip keabadian momentum. Cuma yang ketiga letupan ini, dia ada kaitan dengan hukum gerakan turn ke berapa? Ketiga. Okey. Sebab apabila ada daya bertindak, maka akan ada daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Yang inilah ada kaitan dengan hukum gerakan Newton ketiga. Sama macam roket tadi. Okey, tapi kalau ditanya prinsip keabadian momentum. Apa prinsip keabadian momentum ni? Jumlah momentum. Ni baru kita kena tulis balik. Ini sama dengan kan? Sebelah sini ialah jumlah momentum sebelum pelanggaran. Sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, pastikan kamu ingat yang ni. Bila sebut je prinsip keabadian momentum, inilah dia jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, dia terabadilah. Tapi kalau jumlah prinsip keabadian tenaga lain pula. Okay, prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tapi boleh berubah bentuk. Okey, so jawapan dia apa ni? Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa dalam satu pelanggaran, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sentiasa sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar bertindak ke atas sistem itu. Okey, ini hampir paling tepatlah dengan dia punya definisi tu. Yang B ni apa? Dalam satu pelanggaran, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah hasil tambah dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Oh, no. Ni tak ada kan? Okey, yang C pula, dalam satu pelanggaran, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah lebih besar daripada jumlah momentum selepas pelanggaran. No. Pun salah juga. So, jawapan dia adalah A. Okey, mari kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5. Boleh nampak ke? Nampak ke skrin cikgu ni? Nampak. Okey, kita sambung. Raja menunjukkan satu daya bertindak pada suatu objek. Okey, impuls yang diberikan pada objek itu dipengaruhi oleh okey, tengok formula bagi impuls tu apa?
Impuls adalah, kalau bahasa Melayu dalam buku kita ada tulis J. J sama dengan FT. Sama dengan MV tolakkan dengan MU. Ini impuls. Berbeza tak dengan daya impuls? Berbeza. Kat mana beza dia? Kalau daya impuls, dia ada jadi F. Kalau tadi FT sama dengan MV tolak dengan MU. Ni yang T tadi tu dia turun ke bawah. Ini beza dia antara impuls dengan daya impuls. Dari segi definisi, impuls ini ialah apa? Perubahan momentum. Sebab MV ni momentum. MU pun momentum. Cuma MV ini momentum akhir. Ini adalah momentum akhir. Kita tolakkan dengan momentum. Yang ni momentum awal. Okey. Sama juga ini. Ini ialah perubahan momentum. Akhir tolak awal. Itu perubahan lah tu. Yang ni pula, dia ialah kadar perubahan momentum. Kenapa jadi kadar? Sebab kita bahagikan dengan masa. Per dengan T dia akan jadi kadar. Kita dah jumpa banyak dah yang per ni. Contohnya macam A sama dengan V tolak U bahagi T. Kita panggil kadar perubahan hal laju. Kalau kita jumpa Q sama dengan, Q sama dengan IT. I sama dengan Q per T. Ini untuk arus elektrik. Kadar pengaliran cas. Sebab Q tu cas. Jadi per dengan T ni kita namakan dia sebagai kadar. Okey, mudah kan? Jadi ingat baliklah. Untuk daya impuls dia adalah kadar perubahan momentum. Yang ni impuls saja ialah perubahan momentum. Perubahan momentum dia berkait dengan daya dan juga masa. Okey, selain daripada momentum lah. Sebenarnya yang ni kalau kita pecahkan pun kita akan dapat benda yang sama juga. Alright. So di sini kita akan dapat, kalau kamu nak tahu bahawa FT ni adalah sama dengan benda ni, sebenarnya dia ni lah. Kita tahu lah F itu adalah MA. F ni adalah MA. T. Okay. MAT macam ni. So M pula, MA pula adalah V tolak U per dengan T. Dengan T. Okay. Yang ni, that's why kita dapat untuk F itu, ini adalah F, inilah T. That's why kita dapat impuls itu ialah MV tolak MU. Ini tak kembangkan lagi ni. Ini kita kena kembangkan. T dengan T potong. MV tolakkan dengan MU. Inilah dia punya impuls itu. Okay, sama je. FT ataupun MV tolak MU. Kita dah kembangkan. So, dia terlibat apa? Dia tanya ialah apakah yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi untuk impuls adalah daya dan masa hentaman. So, bukan daya saja, bukan jisim. Jisim tak ada, bukan jisim sajalah. Sebab dia, kalau jisim kan ada hal laju kan. Sebab dia momentum. Daya, jisim dan masa hentaman, no. Tapi dia lebih kepada daya dan juga masa hentaman. Dalam daya tu dah ada jisim dah. Okey, so jawapan dia adalah C.